Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua. Kadang-kadang saya terfikir apa pasal saya kena buat macam ni malam ni kan. Sebenarnya saya menulis dia apa discussion of finding kan, awak baca saya punya post 2-3 hari lepas. So agak struggle juga saya nak tulis tu. Takut tak sampai mesej dia tu yang saya bagi amaran tu. Kenapa saya bagi amaran? Ada yang ambil kesempatan copy and paste, copy lepas tu dia diam. Lepas tu dia tak baca-baca dah. Lepas tu dia tak faham kan. Dia malas nak baca. Dia nak tahu tapi malas nak baca. Itu masalah dia. Sebab dalam media sosial ni perangai macam itulah. Baca tajuk je terus bagi respon. Kita tak baca satu persatu. Pernah saya buat nombor 1, nombor 2 sampai nombor 10. Tujuan saya buat angka-angka tu supaya komen. Doktor, saya tak setuju nombor 3. Senang awak nak komen saya punya tulisan. Itu sebabnya saya letak nombor tu. Dan bila saya komen orang lain punya tulisan pun saya letak nombor. Saya nomborkan dia punya paragraf ke, sentence ke, dan saya komen atas sentence itu. Sebab saya tak nak media sosial ni jadi kita main tulis ya kan. Tak okay, discussion of finding ni sebenarnya satu daripada saya punya komentar lama jugalah, tapi mungkin ramai yang di peringkat penulisan bab 5 dan banyak yang tanya saya, jadi muncullah balik. Lama-lama saya fikir penat jugalah nak jawab kau punya soalan. Okay, jadi saya pun ambil inisiatif untuk buatlah malam ni. Kebetulan hari ni memang hari saya bersemuka dengan banyak orang ya online. Sejak dulu lagi cara saya berbeza. Okey. Saya stick dengan cara saya dan saya ada rasionalnya kenapa begitu. Okey ya. Jadi bila kita kata ada orang melihat discussion of finding daripada artikel. Okey. Artikel ada sedikit berbeza dengan discussion of finding dalam ini daripada perspektif saya. Sekurang-kurangnya saya telah pun menyelesaikan saya punya tesis dan di mata Mak Saleh, dan yang menyemak saya punya discussion of finding ataupun external examiner saya selain daripada saya punya profesor yang semak, dia ada satu external examiner ya. External examiner ni ramai orang kenal, terutama dalam science education ya, Profesor David Trigas. Dia menjadi external examiner saya. Profesor David Trigas ini sama seperti sekiranya anda buat kajian dalam bidang katakan iPhone, yang semak awak punya tesis tu adalah Steve Jobs. Okey. Sebab level Profesor David Trigas ni dia antara tokoh nombor 1 dalam pendidikan sains yang sekarang ni duk tukar jadi pendidikan STEM lah. Okey. Dan sebenarnya yang STEM pun sama jugalah. Saya seorang je scholar kat dunia ni, terutama kat Malaysia ni yang ada skeptikal sikit pasal STEM. Saya orang tak skeptikal lah, tapi saya okey je. Walaupun baru-baru ni ada beberapa orang pelajar HLP yang minta bawah saya, suratnya tidak diterima lah. Okey, sebab maybe ada nama saya kat situ. So terpaksalah saya punya angel-angel ni pun kadang-kadang dia terpaksalah menanggung beban yang saya bawa ya. Tapi saya suka kerana inilah cara intelektual berlaku di barat. Mereka berbincang kan, dan mereka tak rasa bahawa pelajar perlu dipaksa buat begini tanpa rasional. Ya. Jadi kita balik kepada discussion of finding. Okey, kalau awak baca saya punya status yang lepas, saya dah menyatakan bahawa bab 1 adalah cetusan idea anda, apa yang anda nak buat. Bab 2 anda confirmkan apa yang anda nak buat. Bab 1 tu ada asas teori dia dan ada asas literature tentang kajian-kajian lepas. Ingat ya, kajian lepas bukan kajian lepas lah. Apa saja kajian yang telah diterbitkan, dia adalah knowledge. Selagi anda tak terbitkan kajian anda bukan knowledge. Sebab orang tak boleh rujuk. Faham Dia bukan knowledge. Makam dia tak tahu. Tak ada apa-apa lah. Tapi bila kita publish paper, maka paper itu akan menjadi knowledge dan dia akan menjadi tempat kita merujuk, maka namanya literature review. Literature review ya. Kita review literature. Namanya literature. Jadi kajian-kajian lepas, teori ke, SLR ke, bibliometric analysis ke, apa pun, bila diterbitkan namanya literature. Okay? Namanya literature. Tapi adalah kategori dia. Kita letak subtopik kan. Antara subtopik dia kita letakkan previous studies. Okay? Conceptual framework. Tapi itu semua literature. Yang kita rujuk daripada artikel yang telah diterbitkan. Okay? Dan yang telah diterbitkan itu bernilai pengetahuan. Ada nilai ilmunya yang telah disemak. Okay? Jadi kita kena hormat ilmu tersebut. Okay? Kita hormat ilmu tersebut. Maka kita tak boleh senang-senang mengatakan kajian lepas lemah, kajian lepas kurang, kajian lepas tak lengkap. Okay? Under
explore, under discovery. Jadi kita tak layak mengatakan kajian lepas begitu, sebab dia dah jadi satu literature yang kita kena hormat dia. Tak kisah level dia level mana pun. Itu adab. Jadi bila kita dah habis literature, nanti saya balik semula. Kita pergi kepada bab 4 iaitu dapatan. Dapatan kajian kita menjawab persoalan kajian, kita tulis saja macam biasalah. Kita hanya tulis secara deskriptif, memerihalkan, memberitahu saja. Dapatan ini tak signifikan. Bermakna kedua-dua kumpulan itu adalah tidak berbeza dari segi aspek pengetahuan. Dapatan ini signifikan, bermakna kumpulan A mendapat skor yang lebih banyak daripada kumpulan B. Itu je. Terdapat bila kita buat multiple linear regression, terdapat dua faktor utama yang menyumbang kepada outcome variable iaitu DV. Titik. Itu je kita tulis. Dan ini graf dia lah. Ini membuktikan dia normal lah, letak graf normal semualah. Itu dapatan kajian kita. Kualitatif kemudian saya cakap kuanti dulu. Di situ adalah kita punya dapatan. Saya nak tanya awak semua. Dapatan itu datang daripada persoalan kajian. Persoalan kajian itu akan berasaskan kepada teori. Metod kita berasaskan kepada metod yang telah kita rujuk daripada literature. Bermakna dapatan kajian kita itulah dapatan kajian yang telah pun ada asas ia diperolehi. Kalau kita buat instrumen itu telah pun valid, telah pun reliable, disemak oleh expert, maka dapatan kuesioner kita tu, kaji sidik kita tu adalah dapatan yang berwibawa. Maksudnya, kalau anda menulis apa sahaja pernyataan disandarkan kepada dapatan tersebut, maka itu adalah pernyataan yang ada sandaran. Bukan kata ni kau cakap ni kenapa ni? Ni kau tulis ni macam mana ni? Saya berdasarkan data. Ni data engkau. Siapa yang sokong data engkau? Kenapa data kita kena perlu sokong? Saya tanya kan? Kenapa data kita kena perlu sokong? Ini persoalan dia. Saya nak bagi faham logik saya. Dapatan kita tidak perlu disokong oleh mana-mana dapatan kajian lain kerana dia tak sama. Lepas tu kita pun kupas. Dan ketika bab 5 inilah anda sebenarnya seorang expert in the bab 1 bukan lagi, sebab belum teruji jawapannya, belum teruji lagi pelaksanaannya, belum habis kajiannya. Bab 2 dah literature review. Awak ambil orang lain punya, awak synthesize, awak summarize. Bab 3 metodologi pun ambil orang lain punya, tengok apa orang buat, kita pun tengoklah apa yang sesuai untuk kita buat. Bab keempat, deskriptif saja. Deskriptif tu maknanya belum lagi membuktikan intelektualnya awak. Awak cuma katakan dapatan gini-gini. Tapi ketika nak mengupas dapatan itulah, bab 5 itulah will judge who you are. Apakah accumulation knowledge yang awak dah dapat daripada bab sebelumnya dan juga literature untuk perkara-perkara yang muncul dalam dapatan kajian yang menentukan awak adalah seorang yang intelek. Sebelum tak pakai. Sebab itulah tebal-tebal pun tak guna sebelum tu kan. Jadi kita sekarang ni kita bincang discussion of finding. Saya punya mukadimah itu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja kajian yang kita lakukan, mestilah kajian tu ada elemen novel. Unik. Macam mana nak buktikan dia novel? Kita buat critical thinking, semua orang buat critical thinking. Kita buat creative thinking, dah ada orang buat creative thinking. Sebab bila kita buat variable tu, mesti dah ada orang buat. Kalau tidak, variable tu tak boleh muncul tanpa support daripada literature. Kalau variable tu tak muncul dalam literature, tiba-tiba kita buat literature, kita punya satu variable baru kan, maka itu bukan sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang diperlukan dalam kajian akademik. Sebab kita punya kajian akademik ada orang menghasilkan contohnya IR 4.0 ataupun 4IR. 4IR bukan keluar daripada artikel. Dia adalah ucapan seseorang yang akhirnya dianggap sebagai satu yang sesuai untuk digunakan. Itu cerita lain. Tetapi dapatan kajian dalam tesis di mana awak diberikan panel penilai, itu berbeza dengan expert yang bercakap kemudian jadi satu trend kemudian diikuti. Ingat ya, semua teori yang awak guna, teori plan behavior ke nama dia, ZPD ke nama dia, CTML ke nama dia, Vygotsky ke nama dia, apa pun nama dia, semua teori itu sebenarnya berasaskan postulate, berasaskan andaian dan pemerhatian sahaja. Maka mereka mengatakan ini ada hubungan, itu sahaja. Asal termasuk taksonomi Bloom.
Mana ada research pasal taxonomy Bloom yang kau ikut tu? Tunjuk saya satu research taxonomy Bloom. Satu research yang menghasilkan piramid taxonomy Bloom. Lepas tu direvise oleh Johnston. Johnston revise. Johnston ni Krathwohl yang revise. Tunjuk saya apa kajian dia yang direvise tu. Tak ada revise pun. Kita ikut dia sebagai satu teori. Betul tak? Jadi itu makam lain. Okay? Kita punya makam penulisan akademik ni berbeza. Jadi bila awak jadi expert, nanti cerita lain ya. Okey, sekarang ni untuk buat kajian, kita ada variable, kita ada isu, tetapi kita kena pastikan isu kita itu ini adalah isu yang unik. Kita terfikir untuk buat creative thinking. Kita terfikir untuk buat multimedia. Ataupun kita nak buat project based learning. Nak buat project based learning, nak kawinkan dengan critical thinking. Banyak kajian dah buat. Okey? Kita tak boleh buat kajian yang berbeza dengan yang lain, tapi kita buat kajian yang unik, yang novel, bukan yang different. Kereta tak different. Setiap kereta tu sama je kereta, tapi dia ada keunikan dia. Okey? Telefon bimbit. Kita ada telefon iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9 sampai iPhone 11. Semua iPhone tu mungkin 80% sistem yang sama je. Cuma 20% ada yang unik daripada sebelumnya. Sebab tu dia ada model baru. Kalau tidak, tak layak dijadikan model. Kalau model tu sedikit sangat perubahan dia akan jadikan model, katakan model 11.1, 11.2. Kalau tukar algoritma je. Tapi kalau tukar sistem, maybe iPhone 12. Jadi, macam mana kita nak tentukan? Dalam kita buat kajian, sebab tu kita perlukan literature review. Okey, sebagai contohnya saya share. Saya sempatlah melakukan andaian tadi kan. Okey, saya nak besarkan sikit. Okey, saya harap semua boleh nampak Oh my god, kita dah ada 100 orang. Ada orang tak boleh masuk ni. Masya-Allah. Okey. Bila sampai 100 orang bermakna ada orang yang tak boleh masuk. Sekejap saya nak share. Sekejap mana share kat sini sebab saya kecil nanti terlampak your entire screen. Klik kat sini, klik share, lepas tu pergi dekat ni okey, nampak So saya terpaksa minta maaf lah siapa yang tak boleh masuk okey. Contohlah, ini contohlah, tak boleh. Ini contoh betul Tadi saya buka saya punya Mendeley, saya tengok abstract. Ini saya ambil daripada abstract Okey, ini tajuk lah, ni tajuk Bukan author tak sempat ambil. Okey, tak apa Author tak sempat ambil, buat tajuk lah, topik Ini dia punya title Ini title dia. Ini objektif dia, itu method dia, ini finding dia, yang ini adalah elemen-elemen yang kita nak. Okey, katalah kajian ni nak tengok tentang creativity. Okey, tentang creativity, tentang creative thinking, tentang creative thinking. Kajian ni berdasarkan PBL, project based learning. Yang ini bukan critical thinking, tapi sebab dia melibatkan project based learning, saya masukkan juga. Jadi apa yang pelajar selalu diminta buat, dia tengok semua ni, apa lagi yang belum dibuat, kan? Apa bukti dia? Awak klik saja PBL ni, dia keluar 1,000 lebih. Itu 1,000 lebih tu kalau awak ambil tahun 2018. Kalau ambil tahun 2014, maybe dalam 3-4 ribu. Macam mana awak katakan ada kajian yang belum dibuat lagi? Zaman dulu boleh lah, zaman 20 tahun lepas guna gap-gap tu. Sekarang tidak lagi boleh. Sebab memang tak ada bukti awak mengatakan tak banyak dibuat. Banyak sangat orang tulis kajian ni kurang dibuat di Malaysia lah. Bila kita cerita pasal ilmu bermakna tak semestinya kurang dibuat di Malaysia tu awak nak buat. Sebab ilmu tu nak share satu dunia. Lainlah awak nak share kat Malaysia je, tak apalah. Ini buat kat Malaysia je. Sebab kat luar banyak buat dah, Malaysia kurang buat. Jadi artikel ni publish kat Malaysia je. Awak pun tak nak kan? Sebab tu alasan tu remeh. Saya pun tak nampak kenapa alasan tu dipertahankan. Jadi tujuan saya tunjuk ni kenapa? Method, yang ni 3 method sama. Tapi ini berbeza, yang ini berbeza. Yang ini elemen dia sama, tapi ini kepada cikgu biologi. Yang ni dia punya PBL sama, tapi kepada achievement test. Secara umum, tak tahu apa achievement dia. Academic achievement tu maybe banyak subjek kot. Yang ini kepada student. Ada juga kepada, ini kepada mana ni? Kepada ekonomi, subjek ekonomi. Jadi subjek pun berbeza-beza. Jadi macam mana timbulnya persoalan, tolong cari mana kajian yang dapatannya sama dengan kajian awak, senaraikan, dan cari mana dapatan yang tak sama dengan kajian awak, senaraikan.
ambil mana yang similar, ambil mana yang kontra. Saya nak tanya, macam mana awak nak buat? Sedangkan awak terang-terang dalam bab 2 menyatakan kajian ini dilakukan kerana kurang, kerana orang tak buat lagi. Tetapi dalam discussion of finding, bermati-matian mencari manakah dapatan kajian yang sama, yang menyokong dapatan kajian awak. Yang itu yang saya tak faham. Tapi pelajar semua dia faham. Saya pun tak faham kenapa pelajar boleh faham. Cuba tunjuk kat saya kat sini, mana satu kajian yang sama? Tak boleh sama. Kalau semua kajian ni tak sama, macam mana dia boleh menyokong selari dengan kajian kita? Okey, awak guna perkataan selari. Itu perkataan yang berat sebab dia boleh mengundang salah faham, boleh mengundang kemurkaan yang di-Pertuan Agong, ya. Awak boleh mengelirukan orang yang membaca. Awak kata selari kan? Orang tengok apa yang selari dia pun tak pasti. Sebab itulah saya tak akan gunakan perkataan selari, tidak akan gunakan perkataan menyokong, tidak akan gunakan perkataan kontra. Nanti saya tunjuk contoh. Okey, saya cuba contoh ni. Okey, tujuan kita buat ni kenapa? Kita nak pastikan kajian kita tu unik. Okey, saya buat tajuk kimia kan? Oh, ni tak ada tajuk kimia. Ataupun saya buat tajuk biologi lah. Okey, saya nak buat tajuk biologi sebagai contoh kan? Okey, tapi kajian ni dibuat kepada pre-service cikgu, alhamdulillah. Sebab saya nak uji kepada pelajar tingkatan 4. Tapi kalau saya nak buat tajuk biologi kepada guru pre-service, nak buat kuazai pula menggunakan project based learning, jadi kajian tu nampak tak banyak memberi makna. Itu tujuan kita buat macam ni. Jadi kita pun kupaslah ke dalam kita punya bab 2 bahawa umpamanya beberapa kajian telah menggunakan kuazai eksperimen berkaitan dengan project based learning dan creative thinking. Walau bagaimanapun, okey, kajian-kajian tersebut seperti yang saya tandakan ni adalah kajian yang yang menggunakan subjek biologi dan juga subjek ekonomi, sedangkan kajian yang akan dilakukan ini adalah subjek kimia di bawah tajuk tindak balas. Di situ pun dah nampak dah. Jadi bila kita dapat dapatan nanti di mana kajian yang melibatkan PBL dalam kimia tindak balas menunjukkan keberkesanan yang tinggi, maka tak ada siapa dapatan lain yang boleh menyokong sebab tak sama. Okey? Kenapa pula kita nak sokong pula? Sebab kita dah mengatakan dapatan kajian kita ini adalah dapatan kajian yang terhasil daripada method intervention yang kita lakukan mengikut prosedur yang betul, telah disahkan telah divalidkan soalan dia dan telah dikawal external variable-nya, maka kita boleh bersandarkan apa yang kita perolehkan itu adalah sesuatu yang diperoleh daripada intervention, bukan daripada tempat lain. Maka dapatan kita tu cukup kuat. Kalau kita nak disokong oleh dapatan lain yang tak sama dengan apa yang kita buat, tentulah lemah. Sebab dia tak sama nak menyokong. Selari ke ataupun lebih kurang sama tu tak boleh menyokong. Yang boleh menyokong, kita punya kesimpulan ada dapatan berdata kita sendiri. Sebab itulah bila kita huraikan tanpa kajian lepas, is nothing wrong. It's nothing wrong. Saya mengatakan contohnya PBL untuk tajuk yang saya buat dalam kimia ini, setelah saya kawal semua pemoleh ubah luaran, setelah saya pastikan soalan saya itu soalan yang valid, setelah saya berikan intervention pada satu jangka masa yang sesuai 4 minggu sebagai contoh, dan saya dah pastikan bahawa pre-test diberikan kepada dua-dua kumpulan dan saya dah pastikan intervention itu setara, maka dapatan itu menunjukkan bahawa PBL saya berkesan tanpa perlu saya sokong orang lain, tanpa perlu saya minta sokongan daripada kajian lepas yang tak sama dengan kajian saya. Tapi debate kan. Sebab saya nak awak fikir logik je. Bukan soal saya betul, cara saya betul, tak. Tapi kerana saya terfikir kenapa tak boleh terima otak logik saya. Okey, ada soalan. Okey, metrik ini adalah untuk bab 2. Okey, untuk bab 2 untuk menyatakan di mana kita punya uniqueness. Okey. Okey, contoh pula ya. Contoh kita tunjuk satu lagi. Tadi saya tunjukkan kuazai eksperimen. Metod yang sama kita gunakan, okey, tetapi mereka gunakan subjek biologi dan juga subjek ekonomi, tapi kita gunakan subjek kimia sebagai contoh kan. Apa lagi yang kita boleh tunjukkan perbezaan dia? Okey, contohnya mereka menggunakan guru pre-service, okey. Yang ini saya tak baca dia punya artikel ya, saya ambil dia punya abstract dia. Saya tak pasti siapa ekonomi subjek ni, maybe student lah ya, after high school ya. Mereka menguji kepada high school dalam subjek ekonomi,
mereka menggunakan pre-service pada subjek ni, saya pula menggunakan pelajar. Tadi saya katakan saya gunakan subjek, saya gunakan pelajar. Lepas tu project base pula. Okey, dalam kajian ni mereka menggunakan project base berdasarkan apa elemen project base dia. Okey, tentulah project base takkan project base kat sini sama dengan project base kat sini, sama dengan project base kat sini. Tak sama. Project base tu adalah satu nama kepada satu proses pendekatan untuk hands-on. Okay, jadi contohnya project base saya tu saya integrasikan multimedia dalam dia. Yang dia ni pula mengintegrasikan robotik contohnya. Jadi tak sama. Jadi kita mengatakan, kita baca artikel tu bahawa project base yang kita lakukan ini ada elemen digitalized di mana kita masukkan elemen contohnya augmented reality ke, virtual reality ke, apa ke nama dia, maka kita punya kajian tu unik. Dah nampak kita punya keunikan itu, kita bincang bab 2. Kita bincang bab 2 supaya selepas habis bab 2 orang tahu dapatan kita ni unik, iaitu dapatannya novel yang contribute kepada sesuatu yang baru daripada dapatan kajian lepas yang kita dah bincang dalam bab 2. Okey, tanya soalan kalau ada kan. Saya okey aja ya, tak ada masalah apa-apa kan. Malam-malam ni. Okey, ada soalan? Tanya cepat. Alhamdulillah. Doktor. Yep. Saya pun Doktor Akib. Katakanlah saya punya sebab sekarang saya memang tengah tulis chapter 4, tengah data analysis and tengah buat chapter 4. The thing is that chapter 4 tulis je lah apa kau dapat. Yelah. But the thing is that saya punya result tu is actually not supporting the objective. Macam mana nak buat Sekejap itu kita pinjam kemudian lah. Ada yang tanya kat saya, Doktor, saya punya kajian separuh sama dengan dapatan saya, separuh tak sama dengan dapatan saya. Kan? Separuh similar, separuh tak similar. Jadi saya nak ambil mana satu? Yang dia kata, you ambil mana yang paling banyak yang menyokong. Adakah dapatan katalah kita ada 20, 17 kata tak sama, 3 kata sama dengan dapatan kita. Saya tanya awak, boleh itu berlaku tak? Can that happen? Kita mengatakan 17 kajian lepas yang sama dapatan dengan kita. Kita buat kajian apa kalau sama kajian lepas? Saya pun tak nampak kenapa kita sibuk sangat kajian lepas. Saya pun tak faham kenapa kita sibuk sangat nak support dengan yang lepas tu. Yang lepas tu dah lepas bab 2. Ini bab nak tunjukkan intellectual you. Nak tunjukkan you mengupas apa yang you dapat. Bukan lagi bersandar ya. Balik pada soalan tadi, tak signifikan. Okey. Saya tak tahu apa awak buat, okey, tetapi sebenarnya ada kalanya pelajar daripada A suat 1 sampailah sebelum terhasilnya dapatan dia semua kata ni baik, literature pun baik, semua baik. PBL ni baik. Sebab dia baca artikel semua kata dapatannya positif. Jadi dia tidak menyatakan project based learning itu ataupun apa saja you buat daripada perspektif yang neutral. Memang ada elemen yang baik dalam PBL sebab tu orang PBL kan. Tapi kalau awak nak guna PBL tu memang confirm sesuatu yang dah justify baik. Contohnya project based learning ni akan menyebabkan pelajar akan menyebabkan pelajar let's say berkomunikasi kan, dan namanya projek mesti ada berkomunikasi. Cuba ambil satu elemen, okey, macam-macam creative thinking lah. Tak semestinya dia boleh menghasilkan creative thinking. Apa maksud creative thinking? Tak semestinya. Awak boleh melihat daripada quality kan, sebab quality thinking atau creative thinking termasuk macam mana mereka boleh memberikan idea yang banyak secara fluent kan. Jadi maybe awak boleh lihat, awak boleh mendalami lagi kajian awak, memberikan alasan bahawa creative thinking itu jadi itu kelebihannya kalau tak signifikan. Okey, hipotesis tidak bermakna perlu disokong. Awak gagal untuk menerima hipotesis null. Okey, awak gagal awak gagal menolak. Okey, sebab artinya kata tidak ada perbezaan. Awak nak tolak lah sebab dia awak patutnya ada perbezaan. Awak gagal nak tolak. Jadi kalau memang kajian awak itu ada bermasalah, terus terang saja. Sebab itu akan memberikan merit kepada awak punya method. Okey, katalah awak buat quasi eksperimen. Awak dapati bahawa untuk pelajar tahun 2, untuk pelajar tingkatan 2 umpamanya. Okey, bahawa intervention selama 4 minggu atau 6 minggu belum lagi boleh memberikan impact kepada mereka sehingga hasilnya tidak dapat ada perbezaan. Okey,
Jadi awak cuba lihat daripada perspektif itu. Itu dari kuazai lah. Kemudian dari segi dari segi operational definition. Okay, operational definition awak maybe dia punya idealism itu tidak dapat awak gunakan sehingga dapatan awak peroleh itu kontradik daripada apa yang awak expect. Jadi bila dapatan awak tidak menyokong, dia akan memberikan awak satu ruang untuk berfikir secara reflect. Kalau disokong selesai masalah kan. Awak boleh kutip-kutip yang mana yang sesuai, tapi kalau dia tidak, then you have to go a step ahead, ke depan satu langkah untuk melihat semua aspek. Di manakah? Dan ada kalanya dia berikan satu yang sangat indah. Kerana apa? Kerana awak membuka satu hijab yang selama ni saya tak tahu. You tahu tak kajian saya? Kajian saya buat higher order thinking skill, lower order thinking skill. Rupanya saya punya intervention itu tidak memberikan apa-apa makna. Kalau subjek yang saya bagi itu walaupun dia abstrak, tak nampak, nak kena animasikan, tetapi kalau konsep itu mudah, pelajar boleh hafal walaupun pelajar tak pandai. Jadi tak guna kita buat satu benda yang pelajar boleh hafal. Kajian lepas kata boleh. Tapi oleh kerana saya tak dapat, saya kena fikirlah bahawa elemen yang saya buat itu walaupun baik dan sepatutnya dapat membezakan, rupanya pelajar yang tak pandai pun boleh dapat memahaminya tanpa animasi. Yang animasi boleh dapatlah, yang tak animasi pun nampak juga. Bukan dia nampak sebenarnya dia memorize. Sebab itulah kajian kuazai eksperimen saya ada apa? Ada mix, ada interview selepas itu. Okay, sebab tu kuazai eksperimen saya, student saya kalau buat, dia mesti buat seperti mixed method supaya kita boleh tahu kenapa sekiranya ada dapatan yang negatif. Kalau awak tidak ada, buat kajian yang interview selepas itu, yang kalau purely survey tak apa. Survey 300 orang, kalau memang macam itulah. Awak tak boleh kata apa. Yang penting awak punya sampel dah random. Awak tak boleh kata apa, awak kena terima, cuba awak justifikan. Maybe item awak bermasalah. Okay? Ataupun konsep awak bermasalah. Walaupun awak dah buat EFA ke CFA ke. Tak timbul isu, pas, sebab ini adalah research. Okay, itu jawapan saya. Okay, bila kita buat macam ni, katalah kita buat dalam 30. Kenapa 30? Itu yang paling relevan. Ada beribu artikel, tapi itu yang paling relevan. Sebab dia berkisar kepada metod yang lebih kurang macam sama kita punya, menggunakan keyword yang sama. Okay, menggunakan sekolah rendah, kita pun sekolah rendah, okay, ataupun sekolah menengah, kita pun sekolah menengah, yang paling relevan. Okay, kalau kita search apa pun, dia akan beri yang paling relevan. Okay, jadi 15 artikel paling relevan. Semua sama macam kita punya konteks dia. Okay, cuma yang beza tu subjek beza. Okay, tapi student dia sama, sebahagian besarnya sama. Tapi ada lagi dalam 15 itu maybe less relevant, tetapi dia menggunakan keyword variable yang sama dengan awak. Yang kadang dia guna PBL, okay? Tapi creative thinking dia, okay, digunakan dalam konteks yang berbeza dengan apa yang awak gunakan. Maybe creative thinking dia dijadikan sebagai mediator ke, moderator ke, tak sama seperti awak buat kuazai. Okay? Kalau awak perlu kupas yang itu, kupaskan juga kerana awak nak tunjukkan bahawa ia juga dibuat kajian dalam konteks hubungan antara PBL dengan creative thinking. Awak pula causal experiment. Awak nak buat kajian cause and effect. Okay, tetapi ada juga kajian yang melakukan PBL secara relationship. Okay, bermakna di kat sini tak ada benda lah. Kat sini ada apa? Dia buat SEM, dia buat PLS, dia buat multiple linear regression. Jadi kalau perlu, okay, awak nak masukkan juga bergantung kepada awak. Jadi bab 2 bahagian previous tadi tu kena betul-betul tunjukkan apa bezanya kajian awak dengan kajian lain. Okay, tambah pula dia memang ada elemen PBL, ada pula elemen student, ada pula creative thinking dan lain-lain. Tetapi creative thinking tu didapati ada hubungan yang positif. Dia kata ada hubungan yang positif. Okay, tapi dia guna questionnaire. Dia guna survey. Dia tak guna quasi eksperimen. Okay, dan dia buat survey secara umum. Maybe kepada guru atau kepada murid. Jawab item kan. Jadi awak nak menyatakan bahawa awak buat quasi eksperimen. Nak membezakan juga dengan kajian. Jadi itu bab 2. Okay ya. Okay, lepas tu sekarang ni saya nak tunjuk contoh ya. Okey. Jadi bila kita buat tesis sepatutnya mengurangkan perbandingan kita dengan kajian lepas yang telah kita kupas dalam literature. Kecuali teori
atau aspek yang berkaitan dengan penjelasan. Bukan nak banding lagi dengan kajian yang kita dah kata tak sama. Okey? Tak mungkin kita buat bab 2 nak mengatakan kajian ni sama dengan kajian saya. Okey? Ada 15 kajian sama kajian saya. Nanti di bahagian bab 5 saya akan bandingkan kajian dapatan sama ni dengan dapatan saya. Manalah tahu kok ada yang kajian sama ni dapatannya berbeza. Kita tak akan cakap macam itu. Kita kata apa? Lag lah, never lah, macam-macam lah kan. Kita kata pada bab 2. Lepas tu bab discussion of funding terhekeh-hekeh. Kita nak menyenaraikan pula, cari pula artikel sana sini yang dapatan sama dengan kita. Buat apa? Baik kita bincangkan apa yang kita nak bincangkan. Okay? Jadi saya bermula, sebab tu dalam sahabatnya Facebook, saya kata apa maksud perbincangan. Sebab saya nak justifikan supaya awak faham. Perbincangan bermakna kita nak memahami secara satu benda tu dengan cara yang lebih. Okay? Yang lebih lah dalam. Sebab tu kita bincang. Okay? Untuk mendapat satu pemahaman bersama. Apa guna kita berbincang? Contohnya kau nak pergi mana? Cuti ni. Aku pergi sini lah. Cuba kau beritahu kenapa kau nak pergi sana. Kau pula, aku nak pergi sini. Okey, aku cerita ya kenapa aku pergi sini kan. Jom kita bincang. Sebenarnya kita pergi mana? Jadi perbincangan itu sebenarnya akhirnya bawa kepada satu kesimpulan yang boleh difahami oleh sesiapa lah. Itu nama kita discuss. Kita kupas. Saya guna kata kupas ya. Kita discuss. Itu maksud perbincangan. Bukan nak bandingkan kajian lepas. Saya pernah terima satu slide. Saya jadi panel. Di bahagian perbincangan, discussion of finding, siap-siap dah. Kajian yang sama dengan dapatan kajian, senaraikan. Kajian yang berbeza, kajian senaraikan. Dapatan yang berbeza. Oh my God. Saya kata, apa maksud semua tu? Bila kita banding ke belakang tu, apa maksud dia? Tak ada buat maksud apa-apa. Kajian awak terhenti setakat awak buat je. Lepas tu, patah ke belakang. Tengok ke belakang. Okey, saya bagi contoh ya. Ini contoh yang saya buat sebentar tadi lah dengan semalam ya. Sebab ada juga contoh-contoh lain saya bagi ya. Tapi ini contoh yang saya fikir sendiri ya. Okey, contohnya tesis ya. Contohnya saya dapat satu keputusan ya. Result of the study indicates that the implementation of project-based learning, in solving organic reaction mechanism. Ini pelajar lah. Pelajar buat projek, menyelesaikan satu mechanism reaction, improve the student creative thinking. Sebab dalam saya punya dapatan pre and post, saya dapati mereka yang melalui PJBL ni score creative thinking dia lebih tinggi. Thus extending, saya tak tahu perkataan lain. Thus extending, dengan ini telah mengembangkan the finding of other studies. Bukan bermakna kita tak payah rujuk kajian lepas, tetapi kita jadikan kajian lepas itu sebagai kita pijak dia untuk kita melompat ke depan. Bukan kita jadikan dia untuk menjadi beban menyokong dapatan kita. The finding of studies conducted in other subject. Bermakna saya buat dalam organic reaction, tetapi dapatan ini telah mengembangkan kajian lepas itu yang telah dilakukan oleh subjek yang lain. Contohnya kajian oleh P tahun berapa entah, Q tahun berapa entah, oleh A tahun berapa entah. Jadi saya tidak mengupas benda ni sama seperti saya kupas dalam bab 2. Tapi saya jadikan dia batu loncatan. Lepas tu saya melihat pattern. Similarly, ataupun similar pattern of result, is also obtained, when creative and critical thinking are combined. Ada kajian yang combine kan pula kreatif dan kritikal seperti atas tadi kan. Ada kajian yang combine kan kreatif dengan kritikal. Mana ni? Are combined in the previous studies. Maknanya pattern yang sama juga. Kalaupun dia combinekan juga, dia tetap juga boleh menghasilkan dapatan yang positif. This finding suggests that PBL, maka saya nak mengatakan PBL learning strategy in which students learn by actively engage with their own chosen problem, create a learning environment. Ini saya punya kepala lah. Sebab saya punya pengetahuan sebelum tu macam itu. Saya punya rujukan sebelum tu macam itu. Saya punya teori mengatakan macam tu. Create learning environment that foster creative thinking. Saya telah pun menunjukkan bahawa PBL ini adalah satu yang boleh foster creative thinking daripada kajian saya yang sebenarnya extending kepada kajian lepas. Lepas tu saya nak alignkan dengan constructivist teori. Apa constructivist, apa teori lah. Maybe sebelum ni saya guna teori lain. Tapi saya dapati bahawa kalau macam tu, tentulah kajian ni juga akan menyokong beberapa teori lain yang tidak saya sebut dalam saya punya literature ataupun saya pernah sebut ataupun memang saya gunakan, tak kisah ya. So the finding therefore align with the constructivist perspective of cognitive Piaget cognitive learning theory,
which address learning through rigorous, relevant and hands-on practices. Jadi ini adalah rujukan saya yang merah ni. Okey, jadi saya tak tulis dapatan kajian ini telah disokong oleh dapatan kajian lepas. Yang tu saya tak suka ayat tu. Okey, jadi kita jadi kita nak sebut macam itulah baru orang nampak kan. Okey ya. Dalam bahasa Melayu juga, okay? Kajian ini mendapati, okay, intervensi PDP menggunakan persembahan PJBL yang diberikan kepada murid tingkatan 4 telah menunjukkan peningkatan, okay, dan peminat dan peningkatan penguasaan konsep murid bagi tajuk pembinaan alam sekitar. Yang ini adalah kita punya dapatan. Dapatan dari temu bual. Kita punya dapatan lah telah mengokoh selepas membuat persembahan, mengokohkan lagi dapatan dari temu bual. Pelajar murid terlepas membuat persembahan, mengokohkan lagi dapatan ini apabila murid dapat mengembangkan idea. Kita tanya dia, apa yang kau belajar? Apa lagi kau tahu? Dari pelbagai perspektif yang berkaitan dengan pemulihan alam sekitar melebihi dari apa yang tercatat dalam buku teks. Itu kita nampak dia memang sungguhlah betul lah apa kita dapat tu. Peningkatan minat dan penguasaan ini dibuktikan dengan murid dapat menguasai pelbagai istilah baru yang daripada interview kan. Okey, berkaitan tajuk persembahan PBL tadi, seperti perkataan ekologi yang tak ada dalam buku, perkataan ekosistem yang tak ada dalam buku, perkataan fauna dan flora yang maybe tak pernah belajar lagi, kepelbagaian spesies pun mereka tak belajar maybe kan. Lapisan ozon, kesan rumah hijau dan perubahan iklim dunia. Jadi ada beberapa pelajar yang membuat persembahan dengan elemen-elemen yang tak ada dalam kita punya silibus. Bermakna mereka telah berjaya. Jadi bila kita baca statement ini tanpa rujukan. Mana kau tahu? Soalan dia. Mana kau tahu? Mana kau tahu? Contoh kan, mana kau tahu tulis macam ini? Ini pendapat kau saja. Mana kajian lepas yang sokong? Tanya awak. Kenapa kita perlu kajian lepas yang sokong ni kajian kita lah? Yang disokong oleh data kita. Kajian ni disokong oleh data kita. Sebab tu perkataan dapatan dari temu bual. Bukan tulis kosong bodoh gitu je kan. Okay, dapatan daripada temu bual. Okay, kajian ni mendapati. Okay, menggunakan memberikan. Jadi dapatan dari temu bual. Jadi kita peningkatan ni semua daripada kajian kita. Yang kita tak perlu kisah. Yang sekarang kita sedang mengupas untuk memberikan makna future thinking kepada dapatan kita supaya dia melangkah terus ke depan. Jangan patah balik ke belakang. Okey ya. Lepas tu peningkatan minat dan pengetahuan ini akan turut meningkatkan kesedaran. Ini benda baru. Kita baca artikel, kita dapati ada satu elemen yang juga dibincangkan tapi tak ada dalam kajian kita, ialah tentang kesedaran murid yang lemah terhadap alam sekitar, menyebabkan mereka menjadi orang dewasa yang tidak menghormati alam sekitar. Okey, murid dibuang sampah. Okey, kalau awak perasan lah ikut bas sekolah kan. Saya pernah ikut bas sekolah lah. Kadang-kadang memang dicampak je macam-macam daripada bas sekolah tu keluar. Dia makan, dibuang kat luar. Jadi tak ada kesedaran contoh kan. Jadi peningkatan minat, yang ini benda yang extend, yang tak ada sebelumnya mungkin. Okay, peningkatan dan penguasaan ini akan turut meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan menjaga alam sekitar yang selama didakwa semakin kurang mendapat perhatian dalam kalangan murid sekolah. Yang ini maybe adalah satu statement lain daripada literature yang baru. Kita mengambil peluang menyatakan bahawa kita hubungan dia A, B dan C. Tetapi orang mengatakan C. Okey? Orang mengatakan C. Kita buat kajian dapat A, B. Maka kita pun buat A dan B dan kaitkan dengan C. Okey, dapatan ini. Okay, sebab tu ada perkataan dapatan. Dapatan tu maknanya apa yang kita dapat daripada kajian kita. Kajian kita adalah kajian yang valid. Kalau tak valid, mana boleh buat. Jadi bila kita dapat dapatan dari kajian kita, itulah statement kita yang paling kuat. Dapatan kajian ini boleh menyumbang secara positif terhadap rumusan daripada beberapa kajian lepas. Sebab tu saya guna perkataan rumusan, bukan dapatan kajian lepas sama dengan kajian kita. Dapatan kajian lepas menyokong, dapatan kajian lepas kontradik. Penatlah nak kontradik. Apa benda tu? Okey, dapatan kajian ini menyumbang secara rumusan daripada beberapa kajian lepas yang menunjukkan, isu ni dibangkitkan oleh Mamat ni. Okey, ada kajian lepas yang berkaitan dengan Mamat ni. Ini kita buat snowball. Daripada isu kesedaran ni kita snowball. Okey, kita dapat dari Mamat ni kita snowball. Kita snowball, jumpalah snowball ke depan. Okey. Macam ni snowball ke depan, jumpa ini, snowball ke belakang, jumpa ni. Okay? Jadi dapatan kajian ini boleh menyumbang secara positif kepada rumusan daripada beberapa kajian lepas yang menunjukkan kesedaran alam sekitar dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap,
serta pendedahan kepada isu yang berkaitan. Okey. Jadi kita nak cuba dapat apa ni? Kita nak mengatakan bahawa dengan peningkatan minat dan pengetahuan, maka dia akan meningkatkan kesedaran. Satu, okey. Dan dengan itu dia memberikan satu sumbangan yang positif, okey, yang kepada kesedaran. Sedangkan kesedaran daripada kajian lepas mengatakan datang daripada pengetahuan. Betul lah, kita pun pengetahuan, kan? Daripada sikap. Jadi sekarang ni apa isu dia? Isu dia katakan daripada sikap akan timbullah kesedaran, okey. Tetapi kita telah mendapati satu kajian bahawa bukan sahaja sikap, pengetahuan dan minat juga boleh membawa kepada kesedaran. Okay? Jadi kita telah mengembangkan lagi literature yang ada. Okay? Dengan peningkatan minat dan pengetahuan murid, maka secara langsung akan mendorong mereka mendapat pengetahuan yang lebih mendalam serta bersikap responsif kepada isu alam sekitar. Mereka dah minat dan ada pengetahuan. Bila ada minat, mereka ada pengetahuan, maka mereka akan dengan minat tersebut, dengan pengetahuan asas yang ada, mereka akan cuba mendapat pengetahuan yang lebih mendalam dan bersikap responsif kepada alam sekitar. Apa alasan kita? Dapatan ini sangat menarik kerana berupaya menjelaskan pula teori ini. Okay, kenapa kita kata macam tu? Kita kata macam tu bukan kerana dapatan ini disokong sama seperti kajian lepas. Kerana dapatan ini sangat menarik kerana dia dah berupaya menjelaskan lagi theory of plant behavior yang menyatakan seseorang yang ada minat dan pengetahuan itu akan menunjukkan tingkah laku lah. Okey, bergantunglah tingkah laku dia apa. Apa yang dia minat, apa dia tahu. Kalau dia minat mencuri, pengetahuan dia kurang, maka dia akan jadi pencuri. Kalau dia minat main bola sepak dan dia ada pengetahuan tentang bola sepak, dia main bola sepak. Tapi kalau dia minat terhadap alam sekitar dan ada pengetahuan terhadap alam sekitar, dia akan bersifat responsif pada isu-isu alam sekitar. Okey, dapatan ini sangat menarik kerana dia telah menjelaskan lagi. Okey, apa maksud menjelaskan lagi tu? Kita telah menyumbang kepada penjelasan teori yang kita rujuk. Okey, jadi itu sumbangan kita dari segi contribution kita kepada teori yang digunakan dalam kajian ini. Okey, kebetulan pula kajian ini kan, malah dapatan ini lebih menyerlah dengan elemen kerjasama. Sebab kita buat PJBL kan, berkumpulan secara kolaboratif dan peningkatan kemahiran komunikasi. Okey. Dalam kita buat PJBL tu, antara elemen yang ada, yang wajib ada adalah mereka mesti bekerjasama. Okey. Itu antara dapatan yang kita katakan indirect, okey, sebab mereka berjaya menghasilkan persembahan dan berjaya meningkatkan pengetahuan, okey, dan berjaya meningkatkan minat, maka elemen kolaboratif dengan kemahiran komunikasi yang ada di dalam PJBL tadi akan berkembang sama. Okay, kedua-dua elemen kolaboratif dalam komunikasi ini adalah elemen kemahiran yang mendapati ciri-ciri abad ke-21 yang cuba diterapkan oleh KPM kepada murid sekolah. Jadi banyak benda yang awak telah berjaya kat sini. Apa awak jaya? Awak berjaya meningkatkan pengetahuan saja dan juga pengalaman, pengetahuan dan juga minat. Sebenarnya dia juga akan membawa kepada penjelasan tentang teori dan juga memperkembangkan kajian lepas, di samping dapat memberikan elemen yang cuba diterapkan oleh KPM berdasarkan saranan menggunakan PJBL, iaitu kemahiran komunikasi dan juga kajian bekerja secara kolaboratif. Okey, ini saya ini bukan kajian saja. Saya cuma menulis, memberikan contoh. Okey, awak tahu tak betapa sakitnya kepala kita bila kita baca apa-apa bahan pun diceritakan ada 3 elemen untuk buat benda ni. Elemen 1, 2, 3, 4, 5. Contoh tak ada. Okey, memang sakit kepala kita bila baca, buka lah internet kat mana-mana pun, dia cuma cerita banyak tapi contoh tak ada. Bila contoh tak ada, kita tak boleh faham. Sebab dia bukan cerita pasal kereta ke benda yang tangible. Dia cerita benda yang conceptual and intangible. Jadi kena contoh macam ni. Jadi saya buat contoh jadi awak tidak akan jumpa satu perkataan yang mengatakan dapatan kajian ini menyokong. Kalau ada 1, 2 tu tak apalah. Ini tak, penuh dengan dapatan kajian ini menyokong. Walaupun bagaimanapun dapatan kajian ini berbeza dengan dapatan kajian lepas. Sorry lah, saya nak muntah baca tau. Sebab saya tak nampak apa maksud ni, apa bendanya. Saya tak nampak pengembangan pengetahuan awak hanya dengan membandingkan dapatan kajian awak dengan dapatan kajian lepas yang memang tak benar sama sekali. Apa justifikasi awak nak bandingkan dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian lepas?
Apa dasar nak menyokong? Okey, dan jangan tak tahu. Saya banyak baca artikel, saya semak balik sebenarnya tak betul apa yang saya malah nak kemuka kat sini je. Okey. Banyak saya bertengok dia mendakwa selarilah apalah. Sebenarnya kajian tu okey, contoh yang paling ada contoh yang saya tengok, contoh ya. Dia mengatakan dia buat kajian pasal katakan pasal orang Islam. Okey, persepsi orang Islam terhadap satu perbuatan. Dapatan ini selari dengan kajian oleh Mak Saleh. Sedangkan Mak Saleh itu buat persepsi kepada orang bukan Islam. Mana boleh sama? Tak boleh sama walaupun menggunakan elemen yang sama. Orang Islam ada dia punya the way of thinking dia. Orang bukan Islam, the way of thinking dia sama. Tetapi bila dibanding satu perbuatan daripada dua kajian yang tajuknya sama, tetapi menggunakan satu orang Islam, satu orang bukan Islam, tak boleh. Nak kata sokong tak boleh, nak kata kontradik lagi tak boleh. Dah benda tak sama, kau kata kontradik buat apa? Dah benda tak sama, kontradik lah dia jawapan dia. Okey ya? Okey. Jadi ada ini artikel pula Artikel dia berbeza sayang. Artikel dia sedikit berbeza, dia banyak menggunakan kajian lepas. Kerana apa? Kerana dia tak kupas kajian lepas tu dalam bab 2. Dia tak ada bab 2. Dia ada bahagian literature. Dan dalam literature dia tak banyak, jarang pula disebut pasal kajian lepas. Kajian maka dia pemasuklah perbandingan dengan kajian lepas tu lebih banyak dalam artikel compare yang kita terpaksa masukkan lebih banyak dalam tesis. Dalam tesis kena buat macam saya. Okay? Saya pernah tunjuk, nak tunjuk saya punya discussion or finding langsung tak ada kajian lepas. Okay? Saya share ke ni saya share kan. Kejap kalau boleh jumpa lah kan. Manalah tahu kan. Kejap saya carikan. Saya ni saya nak mana dia edit post lah biar. Okay. Sekejap saya tengah cari perkataan elektrolisis Kenapa elektrolisis tu? Sebab itu saya punya research dulu elektrolisis Cuba cari banyak pula masuk kimia, fizik, bio Effective, aqueous boleh Kenapa tak boleh? Sebab kena cari discussion Discussion of finding letak elektrokimia Electrochemistry arwah. Salah je berkeluar juga electrochemistry. Kenapa salah je berkeluar? Mesti saya salah je dalam electrochemistry. Okey, sebagai contoh saya tengok atas. Okey, ini contoh. Ini contoh. Ini sebenarnya sedutan daripada saya punya tesis Okey, ini sedutan tesis Satu citation pun tak ada. Satu citation pun tak ada. Kenapa pula tak ada citation roti? Cuba kau baca dulu Okey, nampak tu? Satu citation pun tak ada. Saya tunjukkan Okey, ini saya buat quasi eksperimen The answer given by saya tuliskan bahawa kumpulan X bagus. Okey, compare dengan kumpulan Y. Kumpulan X ni kumpulan eksperimen lebih bagus The answer given by, sebab saya buat juga kajian kualitatif The answer given by X group in the post-test and during interview showed a dramatic revision of their existing idea. Menunjukkan berlakunya perubahan kepada apa yang dia dah ada ketika pre-test, which provide evidence. Sebab dapatan tu menunjukkan peningkatan, which provide evidence. Tak payahlah evidence kita ni nak sokong kajian lepas pula. Sebab memang ini kajian kita. Kita nak cerita pasal kajian kita. Of a strong conception, of their strong conceptuation. Berlakunya perubahan konsep. Furthermore, the subject in the X group who experience stronger conception were likely to demonstrate misconception. Jadi bila dia punya perubahan konsep tu kuat, maka dia demonstrate misconception yang kurang post-test. Sebab kita mengajar dia menggunakan satu sistem yang boleh menyebabkan berlakunya pemahaman, maka kuranglah dia punya misconception sebab dia dah dapat conception yang baik. This study also found at least 3 specific misconception. Yang ini saya punya novelty. Kenapa saya novelty? Yang tidak pernah didokumentasikan dalam literature. Okay, this study also found at least 3 specific conception demonstrated by the subject in both X dengan Y. X pun ada buat juga, Y pun ada buat juga, which can be added to the list of student misconception documented in the literature. Okay. This misconception were found written by student in pre-test and post-test. Okay, inilah 3 ni yang saya dapat tu yang tidak pernah lagi didokumentkan dalam mana-mana literature. Another common misconception. Saya cerita pasal kenapa kumpulan tu bagus dan juga perkara yang berkaitan dengan okay. Ni for example, Byju's. Jadi saya jelaskan. Tak ada literature kat sini. Ini adalah saya sebagai scholar.
saya sebagai seorang yang knowledgeable. Kenapa saya knowledgeable? Sebab saya dah lalui 4 bab sebelum ni. Maka saya boleh cerita apa yang saya suka cerita berdasarkan kefahaman saya kepada apa yang saya buat. Siapa yang buat quasi eksperimen, tolong baca status saya ni. Okay? Tak ada kajian lepas tak ada compare kajian lepas, langsung tak ada kajian lepas. So panjang cerita lah. Ini sebahagian daripada saya. Ada panjang lagi lah yang saya kupaskan. Okay, itu contohkan kepada anda semua. Okay, balik kepada kita punya artikel ya. Okay, bagian artikel. Okay, the finding in the current study has provided a strong support for CTML bermaksud Cognitive Theory of Multimedia Learning. Okay, by Mayer. Similar to other multimedia studies. Okay, similar to other multimedia studies. Bukan similar to dapatan kajian lepas. Lain. Kita sibuk nak sama dengan tak sama dengan dapatan kajian lepas. Apakah halnya? Similar to other multimedia study. Maknanya study yang berkaitan dengan multimedia. Tak kisah dia uji apa pun. Yang sama macam kita juga. Okay? Yang juga sebab teori multimedia kan. Hence, this finding further support. Finding kita ni further support that CTML memang betul lah. Kajian kita further support teori tersebut. Okay? Jadi similar dekat sini bukan bermakna dapatan kajian kita sama. Tak. Tapi kajian multimedia yang menggunakan CTML, tapi dapatan kajian kita juga menyumbang kepada apa yang juga telah diberikan oleh kajian lepas. Similar lah. Okay, lepas tu satu lagi orang nak tengok kontradik pula. Macam mana nak tulis kontradik? The finding also reveal a significant between gender and achievement in mathematics. Kajian lain ya. Di barat, budak perempuan tak suka matematik. Di barat, budak perempuan tak suka sains. Ketara, di Malaysia, budak perempuan pandai sains. Budak perempuan juga pandai matematik. Dulu budak perempuan tak masuk fakulti engineering. Sekarang budak perempuan dan majoriti fakulti engineering. Maka isu tu tak timbul. Kan? Sebab tu kajian tu ada dibuat lah. Tapi di Malaysia kerja ramai ya. The finding also reveal a significant relationship between gender and achievement in mathematics. Ini kita dapati kajian kita. Is therefore contrary dengan satu kajian di barat yang menyatakan bahawa gender bukanlah predictor kepada achievement. Gender kita dapati adanya relationship bahawa gender is on that gender is a predictor of achievement in school. Okey, dia dapati bahawa kajian kita mendapati adanya hubungan yang signifikan dengan gender. Ada hubungan, maknanya gender tu boleh menyebabkan. Okey, jadi tapi kajian lepas mengatakan salah betul tadi not the predictor of achievement in school. Jadi itu kajian kita menunjukkan gender ada kaitan dengan matematik, tetapi kajian lepas mengatakan gender tak ada kena-mena dengan achievement dekat school. Tak kisahlah apa achievement dia, tapi kita buat pasal kajian matematik. However, the current study focus, tetapi walaupun kajian lepas mengatakan gender tu tak ada kena-mena, yang kita buat ni the current study focus on mathematical understanding. Using test score rather than a general achievement measured through a distribution of questionnaire. Yang ni guna questionnaire. Kajian yang lepas ni dia guna questionnaire. Jadi itu bermakna kajian kita mencadangkan bahawa bila melibatkan matematik, gender punya kesan yang impact kepada pencapaian. Ada kesannya gender sebab tu signifikan ya. Hubungan antara gender dengan achievement. Kajian lepas kita nak katakan kajian lepas memang kita kata ada kajian lepas menunjukkan kajian tu bahawa gender ni tak ada kena-mena untuk menentukan achievement. Tetapi kajian lepas tu dia fokus kepada yang ini kita buat kat mana ni? Ini selalunya kita buat kat bab 2. Kita buat benda ni kalau dalam tesis kat bab 2. Terdapat kajian-kajian lepas yang mengaitkan antara gender dengan pencapaian seperti Selman 2017. Kajian Selman 2017 mendapati bahawa jantina tidak dapat dikaitkan dengan pencapaian CGPA keseluruhan di sekolah ataupun di tempat dia buat kajian lah. Jadi tetapi kajian yang kita lakukan ini akan menjurus kepada pencapaian dalam matematik yang berkemungkinan dapatannya itu akan menyumbang sesuatu. Kerana kita buat secara yang lebih khusus. Itu kita bincang dalam bab 2. Tetapi artikel tak ada bab 2. Sebab tu dia muncul dekat sini. Yang kita sibuk sangat similar dengan contrary itu sebab artikel kita tak muncul. Tapi untuk tesis
kita mengembangkan dapatan kita selepas kita bincang banyak dalam bab. Aku apa ni? 9.30, 10.30, sejam lebih kan. Okey, saya rasa cukup saja. Saya nak cerita ni je. Okey, apa saya nak cerita tadi? Kalau awak tulis dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian lepas, bukan satu pula tu menyokong tu, ada 3 pula tu kajian dapatan kajian lepas. Jadi kalau awak tulis dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian lepas, apakah status dapatan kajian awak? Dapatan tak sama doktor, kajian sama. Kalau kajian sama, katalah kajian sama. Okey? Contoh kata kajian sama kan. Tapi kalau kajian sama, kau dah katakan bahawa kajian-kajian kau berbeza sebelum ini. Sebab tu kau buat kajian tersebut. Kat mana logiknya benda itu? Saya nak tanya je. Bagi mereka yang ada pemahaman yang tak sama macam saya lah. Saya minta maaf lah kalau awak dengar ni, pelik sangat Dr. Oti ni. Dah lah gap dia tak pakai problematization. Dah lah macam-macam dia tak pakai. Discussion of finding pun macam bunyinya. Okey, saya tahu, saya bukan tak tahu, saya pernah jadi student. Okey, dapatan kajian kita tak boleh kita kupas tanpa kita bandingkan dengan dapatan-dapatan kajian yang lepas. Saya dengar statement tu, tapi saya tak terima, saya diam je. Jangan guna banding macam mana, dan saya tak ikut pun. Alhamdulillah saya dicampak keluar negara. Kalau campak kat Malaysia, pening saya. Sebab kat luar negara tak ada gap, kat sini penuh dengan gap. Jadi alhamdulillah selamat saya. Okey, dan saya tak ada masalah nak nisaikan tesis saya kat sana. Itu saja. Okey. Okey, saya itu saja. Terima kasih. Saya stop sharing. Okey, kalau awak ada logik yang awak fikirkan sesuai, jangan let's discuss. Okey, malam-malam yang indah-indah begini kan, kita ada 100 orang ya. Sekarang 91. Okey, ada apa tanya? Tanya je. Kata lain macam doktor kan malam ni kan. Biasalah sebab 91 orang kan. Ada apa-apa soalan lagi? Saya nak ulang balik ya. Saya nak ulang balik sebab apa? Itu saya kata satu benda yang berat. Doktor, saya punya kajian ni, saya baca kajian lepas, ada beberapa, ada 7-8 kajian lepas yang sama dapatan kajian saya, tapi ada beberapa lagi yang tak sama dapatan kajian saya. Saya nak ambil mana satu? Saya nak ambil dapatan yang ni, ataupun saya nak kena kupas dua-dua. Yang 5 ni sama menyokong dapatan saya, yang 3 lagi ni tidak menyokong dapatan kajian saya. Saya dengar tu, saya tu buat stat. Apa itu? Kenapa kau nak bandingkan dapatan kajian kau dengan dapatan kajian lepas yang kajian tak sama? For what? Nak bincang pasal apa? Meaningless, tak ada makna sebab dua-dua kajian tak sama. Tapi itu yang beria. Cari tu artikel lepas, pergi kepada database cari. Manakah artikel-artikel yang sama macam dapatan kita? Cari pula yang tak sama. Baik kita cari benda yang boleh mengembangkan pengetahuan kita. Okay? So, bila kita kata berbincang tu, kita carilah argument. Kita baca. Kita kena buat pembacaan baru. Tetapi pembacaan baru kita tu lebih fokus kepada dapatan kajian kita lah. Tak adalah literature yang banyak kan. Contohnya, awak dapati gender ada kesannya signifikan kepada achievement, ada matematik. Jadi awak cuba cari dalam kajian matematik yang ada perkataan gender. Kalau awak boleh kupaskan kat mana. Tentulah dia akan buat subjek lain, dia akan buat pada tahun lain, dia gunakan method lain, dia guna research question yang lain, maybe guna teori yang lain. Tapi di manakah yang awak boleh kembangkan lagi perbincangan tentang kajian yang berkaitan dengan gender juga dalam matematik juga kalau ada. Okay. Dan katalah tiba-tiba awak jumpa sebiji awak buat matematik, dia buat matematik. Awak buat katakan budak umur 15 tahun, dia buat budak umur 15 tahun. Awak buat tajuk algebra, dia buat tajuk algebra. Cuma sama kan? Walaupun itu agak mustahil kan? So nak buat apa kalau macam tu? Kalau macam tu awak silent sajalah. Sebab apa? Kajian tu takkan serentak dengan awak. Kajian tu maybe berlaku 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Jadi awak tak perlu biar je lah. Anggaplah ini sebagai satu kajian yang awak akan maybe dapat benda yang baru, kerana tentulah mereka buat di mana? Mereka buat di Indonesia, mereka buat di UK, mereka buat di US. Tentulah tak sama psikologi motivasi. Pre-knowledge mereka tu, syllabus mereka tu walaupun tajuk sama dengan kita kan. Jadi kalau kita nak ignore pun tak apa. Cuma tak hampir-hampir mustahil benda itu boleh berlaku. Punyalah ramai ni, takkan tak ada soalan. Bagusnya. Assalamualaikum doktor. Ya, salam. Doktor, jadi kalau contohnya untuk dapatan yang macam selari dan tak selari tu kan, kalau kita tidak boleh memetik begitu secara sepenuhnya, istilah yang bagaimana yang doktor boleh syorkan? Yang saya tulis tu lah. Okay. Bila awak kata selari, apa maksud selari? Awak kata peningkatan awak naik, peningkatan dia naik, awak boleh sebut tak ada masalah. Tetapi paling tidak pun tolong jangan tulis perkataan dapatan. Maybe corak, maybe trend, maybe hubungan, maybe korelasi. Bila awak kata dapatan kajian awak, itu yang selalu kita berisu lah.
Kalau awak kata trend tak apa, corak pun tak apa. Okay? Dapatan kajian ni menunjukkan pendekatan yang sama seperti corak pendekatan yang didapati oleh kajian lepas. Yang itu maybe kita boleh. Yang saya tak terima tu awak sebut dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian lepas. Dapatan kajian ini sama seperti selari dengan dapatan kajian lepas. Apa maksud selari tu? Tu isu je. Jadi kita tak boleh faham apa maksud dia. Kemudian compare dapatan dengan dapatan tak boleh. Awak boleh compare adalah yang awak boleh compare manifestasi daripada dapatan tu dengan manifestasi daripada dapatan kajian awak. Awak kena faham perkataan manifestasi tu kan. Tak boleh compare dapatan dengan dapatan sebab tak sama. Meaningless awak comparekan dapatan dengan dapatan. Terima kasih doktor. So baca balik apa yang saya tulis dan cuba awak akan dapati apa yang saya tulis ni maybe trend dia tak sama, okay? Kalau trend dia tak sama dengan kajian trend dia tak sama, tetapi macam itulah, okay? Trend dia tak sama kerana apa? Kerana saya tak ada perkataan yang menyokong sama tu, tak ada. Dapatan dengan dapatan tak ada. Itu saja, okay? Ada artikel lepas buat terang-terang mengatakan dapatan kajian ni, okay, telah menyokong dapatan kajian lepas. Terang-terang dapatan kajian ni menyokong. Apa hal pula dapatan kajian kita nak menyokong kajian lepas? Ataupun dapatan kajian lepas menyokong dapatan kita? Masa bila pula dapatan kajian lepas menyokong dapatan kita? Okay, jadi istilah tu overuse, digunakan keterlaluan. Kita tak nak yang itu, kita nak penjelasan dapatan kajian kita itu setelah kita katakan dia berbeza daripada kajian lepas, ada unik dia. Jadi kita nak jelaskan keunikan itu menyumbang kepada apa. Bukan nak comparekan. Kalau awak compare sejuta kali pun tak ada bawa apa-apa. Itu seperti buat literature je. Apa pengetahuan yang awak sumbangkan kalau nak compare, kan? Tambah apa yang teruk, kalau dapatan ni sama kerja lepas, okay, ini kerana ulang balik. Ulang balik apa? Dapatan tu lah. Dapatan ni kontradik kerja lepas, kerana apa? Kerana dapatan ni meningkat, dapatan tu mengurang. Lepas tu masuk pula benda lain. Meaningless. Okay? Meaningless lah. tak ada makna. Orang baca lah, orang nampak lah. Okay? Saya tak kata awak tak boleh rujuk kajian lepas. Awak rujuk kajian lepas. Tapi membandingkan dapatan dengan dapatan itu yang jadi masalah kepada otak saya ni. Saya tak boleh menerima. Kenapa kita kena bandingkan dapatan kajian kita selepas kita bersusah payah menyatakan kajian kita ni berbeza dengan kajian orang lain. Kita bersusah payah mengatakan kita nak isi gap, nak isi tempat kosong, nak isi kelompongan. Ada macam-macam gap yang kita nak isi. Okay, lepas tu kita kata sama dengan dapatan kajian orang lain, maknanya orang lain pun dah isi gap. Bila orang dah isi gap tu, apa pula kita buat kajian tu? Itu maksud dia. Bila dapatan yang sama kajian lepas, orang dah isi lah. Kita sendiri kontradik, saya tak guna gap. Lepas tu saya tak timbul isu, kan? Kalau tidak, pernah satu tesis saya baca ada 32 perkataan dapatan kajian ni sama ataupun dapatan ni berbeza. 32 perkataan itu diulang dalam dapatan kajian dia. Kau buat apa sebenarnya ni, kan? Ya? Benda ni adalah terbuka lah, kan? Maksud saya terbuka. Dia bukan A 1 plus 1 equal to 2. Okay, awak ambil penjelasan saya dan juga awak gunakan pemahaman awak, jadi sesuaikan dengan sesuatu yang awak boleh rasionalkan masa defend proposal. Awak boleh rasionalkan yang baik. Saya tak nak awak ikut kerana apa? Kerana orang kata macam tu, orang kata kena buat macam tu lah. Kena buat lah. Sebab apa? Awak tak kisah sebab apa? Awak kira nak buat macam mana orang buat. Mesti ada lah. Kau mesti bandingkan dapatan kajian semana dapatan kajian lain yang sama dapatan kajian. Kau kena cari tau. Kita pun cari. Kenapa tak fikir? Kenapa nak cari dapatan kajian lain pula? Dapatan kajian kita nak kupas lah. Kita nak kupas supaya orang faham dan dapatan itu memberikan makna. Selepas kita kupas. Bila kita kupas, kalau kita claim sesuatu yang luar daripada dapatan kajian kita nak extend ya, kita boleh claim tanpa rujukan sebab kita katakan A lebih baik pada B. Kita boleh kata A lebih baik pada B sebab kita ada data. Data kita menunjukkan A lebih baik pada B. Tak adalah kurungan Osman situ tak. Dan kita katakan A lebih baik pada B, okey, berdasarkan data kita. Fine. Tapi bila kita nak buat extension, bila A lebih baik pada B, itu akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada satu teori C. Ketika itu kita dakwa, kan, kita dah buat extension, kita dakwa, barulah dia kena ada citation. Kenapa? Kerana kita mendakwa benda baru. Apa dia dakwaan? Dakwaan sesuatu yang boleh betul, boleh salah. Kita mendakwa kajian ini telah mengembangkan, kajian ini telah memberikan satu perspektif baru kepada pemahaman teori ini, kan? Teori mana tu? Kena citation lah, kan? Sebab teori tu ada elemen-elemen dia yang kita rujuk di mana-mana lah.
Yang itu baru kita. Kalau kita ingat ya, kita claim saja kena ada citation. Kecuali kita claim data kita lah signifikan tak signifikan, kita katalah dia tak signifikan. Kita claim dia tak signifikan. Tapi tak perlulah kita buat rujukan sebab kita claim berdasarkan data. Tapi kalau kita nak buat extension, apakah maksud claim itu? Tapi kalau kita jelaskan maksud benda itu berdasarkan kepada ciri-ciri teori yang kita gunakan, tak apa. Contohnya kita guna PGBL kan, meningkatnya pengetahuan dan minat, mempunyai kaitan dengan proses yang mereka lalui ketika menjalankan PGBL, iaitu proses berkomunikasi, proses berkolaborasi, perbincangan yang bawa kepada ilmu pengetahuan yang kreatif dan kredit. Itu boleh. Sebab memang masa kita buat tu, proses tu ada. Nampak macam saya faham lah. Kan. Tapi sekurang-kurangnya saya telah memberikan satu cabaran kepada awak. Fikirkanlah kenapa kita kena senaraikan semua kajian yang sama dapatan kajian kita. Lepas tu kita buat dan kita senaraikan yang tak sama dengan dapatan kita. Minta maaf. Saya letakkan contoh yang ini. Yang tak payah. Ini saya letakkan contoh ni. Contoh bawah ni ada ya. Saya letak semua Saya letakkan semua contoh ni dalam saya punya face. Yang ini saya rasa saya dah ada ya. Saya ambil daripada yang lepas. Yang ini saya buat tadi. Apa pun saya letak je lah Semua ni untuk awak maybe ada idea sedikit. Jadi jangan samakan ya. Jangan samakan artikel punya dengan tesis. Tak sama. Kenapa tak sama? Sebab kita dah bincang dalam bab 2. Jadi awak tengok sekarang saya tunjukkan supaya mudah untuk awak rujuk kemudian. Maklumlah kan, kadang-kadang orang boleh capture benda ni kan, tapi capture dia dalam bentuk JPEG lah. So saya share sekarang. Saya dah share. Saya pergi kat Facebook saya. Sinilah tempat saya beroperasi dengan awak semua So saya letak discussion of finding, edit post dan saya tambah. So sekatilah awak nak guna ke tak guna ke, nak tunjuk ke, nak faham ke, itu terserahlah kepada awak So saya bagi contoh kat sini, boleh rujuk kemudian. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai setakat ini saja. Saya tahu ada yang dah pening kan, alamak pening lah kepala aku kan. So jangan pening. Sebab apa? Sebab yalah, benda ni memang macam tu lah kan. Saya pun save so bolehlah rujuk Kalau tak ada soalan apa-apa, saya nak kena minta diri sini ada tau. Kalau nak tengok contoh yang saya buat, perkataan yang saya gunakan, saya cuba elakkan perkataan. Satu lagi perkataan saya cuba elakkan according to. Saya dulu student juga, bukan saya jadi pensyarah terus je. Ada jugalah perkataan tu timbul kat mana-mana, tapi saya pening kepala lah. Kenapa perkataan tu saya perlu buat? Itu je isu dia. Kenapalah? Tapi kerana kadang-kadang kita tak banyak pengalaman, buat je lah perkataan tu kan. Tapi sebab tu saya tak banyak perkataan tu. Ada perkataan tu, saya tak banyak. Dan saya tak ada siapa pun ajar saya nak buat tu macam mana. Tak seorang pun ajar saya. Tapi saya guna rasional saya lah. Tapi pelajar sekarang ni tak tahulah. Dia tak boleh guna rasional je. Dia ikut je lah. Kadang-kadang guna rasional. Bergaduh pun tak apalah. Saya bergaduh dengan saya punya supervisor. Siapa kena Prof Kamaria? Prof Kamaria. Tak ada siapa supervisor yang tolak supervisor yang tolak supervisi. Selalunya supervisi yang tak suka supervisor. Saya pula supervisor tak suka saya. Sebab saya banyak tanya soalan. Prof Kamaria dia orang yang sangat baik. Dia tak suka saya sebab dia kata, Usman, you talk too much, you ask too much. Kan maklumlah saya orang sains kan. Akhirnya lepaslah juga saya. Itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.